Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair, wa ba'd. Saya muliakan fadil pengurusi majlis, Ustaz Syafiq, para guru di Seriti Naka, juga kepada para penuntut ilmu, ibu ayah, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita memanjatkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berkumpul pada pagi ini di medan ilmu Seriti Naka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, kesejahteraan kepada kita semua berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan hari lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sebaik-baik hari alal itlaq. So, hatta dibandingkan dengan hari raya sekalipun, maka hari lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah afdalul ayyam, sebaik-baik hari. Kerana tanpa lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita semua tidak akan mengenal adanya hari raya Aidil Fitri dan Aidil Adha. Semuanya adalah disebabkan kerana lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam wa Syekhul Qurra wa Muqri' al-Mamalik al-Islamiyah wal Muslimin, Al-Syekh Syamsuddin Muhammad ibnu Muhammad al-Syahir bibni al-Jazari radhiyallahu ta'ala anhu di dalam kitabnya Urfut Ta'rif bil Maulid al-Syarif. Di dalam kitab ini beliau menyebutkan, wal haqiqatu anna yawma maulidihi sallallahu alaihi wasallam Aidun lil Islam. Hakikatnya kelahiran Nabi kita Muhammad atau hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perayaan bagi Islam. Seperti mana malam Maulid adalah malam yang paling afdal alal itlaq dibandingkan dengan malam-malam yang lain seperti yang dinaskan oleh al-Imam Syekhul Islam, al-Imam al-Mudaqqiq Al-Faqih Al-Mutakallim Sayyidi Ibrahim Al-Bajuri radhiyallahu ta'ala anhu di dalam hasyiahnya ala Syarhi Ibn Qasim Al-Ghazi ala Matni Abi Syuja'. Beliau menyebutkan, wa afdalul layali ala al-itlaq Lailatul Maulid al-Syarif lima tarattaba ala zuhurihi sallallahu alaihi wasallam fiha minan naf'il amim wal khairil azim. Kata Al-Imam Al-Bajuri radhiyallahu ta'ala anhu dalam hasyiahnya bagi syarah Ibn Qasim Al-Ghazi radhiyallahu ta'ala anhu, afdalul layali, sebaik-baik, seafdal malam-malam, alal itlaq, dengan secara itlaqnya, secara mutlak, adalah malam maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima tarattaba ala zuhurihi, kerana dengan tarattaba ala zuhurihi, dengan zahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka terzahir daripadanya naf'ul amim, iaitu diberikan dengan manfaat yang luar biasa dan kebaikan yang agung. Malam yang dimaksudkan di sini adalah malam itu bizzat, iaitu malam Nabi dilahirkan pada sebahagian pandangan mengatakan pada 9 ataupun pada hari 9 Rabiul Awal ataupun pada hari 12 Rabiul Awal pada tahun Nabi dilahirkan. Itu adalah hari yang terbaik dan malam yang terbaik alal itlaq. Bukan dimaksudkan di sini setiap malam maulid tersebut. Cuma mengingati dengan malam yang terbaik tersebut
Maka golongan muslimin mengadakan dan bergembira dengan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah menjadi simah ataupun alamah ataupun tanda kepada kecintaan dan tanda kepada ahlul widad wa ahlil hub. Mereka berkumpul, bergabung bersama-sama untuk menyatakan kecintaan mereka dan kegembiraan mereka dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa dzakkirhum bi ayyamillah." Yudzakkirhum bi ayyamillah, dan diingatkan kepada mereka tentang hari-harinya yang diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bi ayyamillah, dan hari tersebut antaranya adalah hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Alma'i Sayyidi Abu Zur'ah Al-Iraqi radhiyallahu taala anhu telah ditanya kepada beliau berkenaan dengan amal maulid. Adakah ianya sunnah? Adakah ianya makruh? Adakah warid di dalamnya sesiapa di kalangan orang yang kita ikuti di kalangan para sahabat, para salihin, para awliya Allah Subhanahu wa taala, mereka berkumpul untuk melaksanakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka jawab beliau, anna ittiqadhal walimata wa it'am at-ta'ami, menjalankan walimah, kegembiraan, kenduri, ataupun memberi makan, mustahabbun fi kulli waqtin. Jadi pada setiap waktu disunatkan untuk kita menjamu makan manusia, memberikan makan kepada mereka, membuat kenduri dan sebagainya. Fa kaifa idzan dhamma ila dhalika al-farah, ila dhalika idzan dhamma ila dhalika al-farah was-surura bi dhuhuri nabi atau bi dhuhuri nur an-nubuwati fi hadha asy-syahr asy-syarif. Bagaimana kalau digabungkan dengan kegembiraan, atau fa kaifa idzan dhamma ila dhalika al-farah was-surur, fa'il kepada indhamma, bagaimana kalau digabungkan kegembiraan dan kesukacitaan dengan zahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadha asy-syahr asy-syarif, pada bulan yang mulia ini. Wala na'lam ghaira dhalika 'an as-salaf wala yalzam min kaunihi bid'ah, dan kita tidak ketahui, kata al-Imam Al-Alma'i Sayyidi Abu Zur'ah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahawa kita tidak ketahui bahawa ada di kalangan salaf yang melaksanakan majlis seperti ini, iaitu dengan makna menjadikan ataupun melaksanakan walimah, kenduri dan sebagainya untuk bergembira dengan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kata beliau, wala yalzam min kaunihi bid'ah, wala yalzam min kaunihi bid'atan kaunuhu makruhan, tak semestinya benda yang bid'ah itu mesti makruh. Fakam min bid'atin mustahabbah bal wajibah, dan berapa banyak di kalangan bid'ah itu juga ada yang disunatkan dan bahkan ada bid'ah yang diwajibkan untuk kita laksanakan. Maka ini adalah kawaid penting yang diberikan oleh al-Imam Sayyidi Abu Zur'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyebutkan bahawa secara zahir ataupun secara tarikhnya tidak ada di kalangan para salafus salih ataupun di kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in melaksanakan majlis makan-makan hanya semata-mata untuk bergembira dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau memberikan tanbih, mengatakan bahawa adakah kalau tidak dilaksanakan oleh mereka dengan makna itu akan jadi benda yang diharamkan? Tidak. Malah sebahagian mengatakan di kalangan para ulama bahawa ianya adalah suatu yang sangat dipuji, kerana bergembira tadi adalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disebutkan pada permulaannya, mengatakan bahawa kalaulah makanan diberi makan, dijamu, dibuat kenduri dan sebagainya kepada golongan muslimin, maka ini adalah terpuji pada setiap masa. Bagaimana kalau kita lakukan tersebut dengan tujuan bergembira dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah lebih-lebih lagi diberikan panduan dan berikan penghargaan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dengan penghargaan yang terbaik disebabkan kerana kegembiraan kita dengan Sayyidil Wujud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada sebahagian ulama menyebutkan bahawa golongan muslimin pada zaman dahulu juga tetap menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bergembira dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma caranya berbeza. Cara mereka berbeza. Iaitu cara mereka adalah dengan
menunjukkan kegembiraan walaupun tidak semestinya melaksanakan seperti mana yang dilaksanakan sekarang. Lepas tu bila ditanya adakah para sahabat Nabi ihtifal menyambut dengan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dijawab oleh sebahagian ulama dengan mengatakan ya, mereka menyambut kelahiran Nabi dan menyambut kegembiraan dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya al-ihtifal fi lughatil Arab, ihtifal pada lughah Arabiah bermaksud ijtima' ala farah wa surur, iaitu berkumpul dengan kegembiraan, dengan satu kegembiraan. Apa tujuan sekalipun, maka dinamakan perayaan. Seperti kita merayakan kegembiraan kita dengan kemerdekaan negara masing-masing, maka kita menunjukkan perkara tersebut dengan berkumpul, menceritakan tentang perjuangan dan perjalanan para syuhada ataupun orang-orang yang telah berjuang untuk memerdekakan negara, berkumpul untuk kita bergembira dengan kelahiran ahli keluarga kita dan sebagainya. Maka ini saya rasa tidak ada seorang yang fitrahnya salim, fitrahnya salimah, yang sejahtera, mereka akan bergembira dengan lahirnya anak mereka. Tak ada seorang pun yang akan mengatakan pada hari lahirnya anaknya, dia akan abaikan, dia akan tidakkan, dia akan buat tak tahu. Kerana katanya tak ada beza pun lahir dia dengan lahir anak orang lain. Tapi dia akan bergembira, dia akan bawa anaknya pergi makan. Walau mungkin dia tak bagi tahu. Kerana kekerasan yang ada dalam jiwanya. Kerana kalau dia sambut, nanti orang kata tak bertadung pula. Rasulullah dia tidak sambut, tapi anaknya dia sambut. Akhirnya, dia pun tak mau tunjuk kata dia sambut. Dia pun bawa anak dia pergi makan dan sebagainya. Tapi dalam hati menzahirkan kegembiraan dengan lahirnya, kelahiran anak tersebut. Dan ini maksudnya jiwa manusia yang fitrah akan gembira dengan kelahiran orang yang dia kasihi, bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ihtifal dari segi lughah adalah bermaksud ijtima' ala farahin wa masarrah, berkumpul untuk menunjukkan kegembiraan sesuatu. Was-sahabah ijtama'u farahan wa masarratan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat pernah berkumpul bergembira dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad dan Imam Al-Baihaqi dan Imam At-Tabrani di dalam Mu'jam Kabir dengan sanad yang sahih, disebutkan bahawa Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin ya'ni min ashabih. Satu hari Nabi keluar melihat ada satu halaqah di kalangan para sahabat Nabi sedang melaksanakan halaqah ataupun lingkungan menunjukkan kegembiraan sesuatu. Faqala ma ajlasakum. Maka Rasulullah bertanya kepada kelompok sahabat tersebut, apa yang menyebabkan kamu duduk di sini? Qalu jalasna nad'u Allah wa nahmaduh ala ma hadana li dinih. Kami sedang duduk berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, bertahmid kepada Allah, ala ma hadana li dinih, dengan apa tujuan ataupun dengan sebab kami telah diberikan hidayah dengan agama kami ini. Wa manna alaina bika, disebut gitu kataannya, dan kami diberikan anugerah denganmu ya Rasulullah, ai bisababika au bika, iaitu dengan disebabkan kami diberikan nikmat tadi, atau dengan adanya kamu ya Rasulullah kami mendapatkan segala nikmat tersebut. Qala Allahu ma ajlasakum illa dhalika, Allah disebut itu. Qala Allahu ma ajlasakum illa bihi illa dhalik. Rasulullah tanya Allah, maksudnya sungguh begini kamu duduk tidak ada tujuan lain? Qalu, maka para sahabat menjawab, Allahumma ajlasana illa dhalik. Ya Rasulullah, sungguh hanya sebab ini sahajalah kami duduk ya Rasulullah. Qala ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum wa innama atani Jibril alaihi salam fa akhbarani anna Allah azza wa jalla yubahi bikum al malaikah. Kata Nabi SAW, ya para sahabatku, aku datang bukan untuk nak menuduh kalian dengan tuduhan yang tertentu. Tapi aku datang hanya sekadar untuk memaklumkan bahawa tadi Jibril datang kepadaku memaklumkan bahawa Allah berbangga dengan kalian semua di depan para malaikat. Kerana kalian telah berkumpul untuk menyatakan kegembiraan dengan agama Allah Ta'ala. Bimannika, iaitu dengan sebabnya Nabi SAW. Maka hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Kabir, menunjukkan bahawa
para sahabat juga bergembira dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kegembiraan dengan Rasulullah umum, iaitu dengan kelahiran insan yang teragung ini, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Al-Imam Rabbani Sayyidi Shihabuddin Al-Qastalani radhiyallahu taala anhu, sahib kepada Mawahib Laduniyah bil Minahil Muhammadiyah, menyebutkan farahimallahu imra'an ittaqada layali syahri maulidihil mubarak a'yada. Moga Allah merahmati kepada seseorang yang telah mengambil malam-malam maulid itu sebagai perayaan bagi mereka. Liyakuna ashaddu illatin ala man fi qalbihi maradun wa i'ya'u da'in. Dan ini akan menjadi bertambahnya penyakit ke dalam hati orang-orang yang punya penyakit. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apalagi kegembiraan dan apalagi sesuatu yang boleh menyebabkan seorang tadi berbeza dengan iblis dan syaitan ketika mereka sangat-sangat duka cita dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka golongan muslimin menunjukkan sifat yang berbeza dengan iblis dan syaitan ketika lahirnya Rasulullah. Dan kita meyakini bahawa tidak ada seorang pun umat Nabi Muhammad, hatta yang berbeza dengan kita pada pandangan tentang kelahiran maulid sekalipun, mereka bergembira dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sya'a au aba. Nak ataupun tidak, mereka pasti akan gembira dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak katakan mereka seperti iblis dan tidak menyukai lahirnya Rasulullah. Mungkin mereka berbeza dengan kita pada sudut mereka tidak mau menyambut hari lahir Nabi yang datang pada setiap tahun. Tetapi mereka tidak menafikan dengan kelebihan dan keagungan Rasulullah yang dilahirkan, yang tidak ada suatu pun yang semisal dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga dengan perasaan tersebut menyebabkan mereka akan bersama juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi alangkah baiknya kalau mereka mengubah pandangan tersebut kepada melihat apa yang telah disebutkan oleh para salihin, para aulia Allah Subhanahu wa taala, para muhaddithin, para usuli, para mutakallim, ulama kibar di kalangan ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang telah menyebutkan satu persatu pandangan yang mengatakan bahawa kelahiran baginda Nabi dan menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap zaman ataupun pada setiap tahun atau pada setiap masa, seperti yang disambut oleh sebahagian awliya Allah Ta'ala, setiap detik masa mereka adalah kegembiraan dengan lahirnya Rasulullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebab kepada seluruh kebaikan dan sebab kepada seluruh kesejahteraan yang kita dapatkan. Dan ihtifal dengan hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah afdalul a'mal, sebaik-baik amal, wa a'zamul qurubat, dan sebaik-baik pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu ta'birun 'anil farahi wal hubbi lahu sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah menunjukkan kepada kegembiraan kita, mentakbirkan tentang kesukacitaan kita dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kecintaan kita dengan susuk pribadi agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbatun nabi sallallahu alaihi wasallam aslun min usulil iman, asal ataupun daripada rukun dan daripada rukun-rukun iman, iaitu mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ini adalah af'al dan perbuatan para ibadillah at-ta'i'in, as-salihin. Nah, yang mereka ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, dan Allah menyebutkan tentang perbuatan tersebut, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi, katakanlah dengan fadlullah, kelebihan yang telah Allah taala berikan. Dalam tafsir Al-Imam Suyuti radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan fadlullah adalah al-ilm, wa bi rahmatihi ay sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan lahirnya Nabi kita Muhammad, fabidzalika falyafrahu. Dengan kedua perkara tersebut, maka bergembiralah kalian dengan perkara itu, huwa khairun mimma yajma'un, dan inilah adalah yang terbaik yang dikumpulkan kalian dengan sebabnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nuriz zati was-sirris sari fi sairil asma' was-sifati wa ala alihi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah maksud al-kull, tujuan yang seluruhnya.
Dan disebutkan oleh Maulana Syekh Ali Jum'ah hafizahullahu taala bahawa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam huwal maqsudu min khalqi an-naw'il insani. Tujuan kejadian nau' insani, nau' manusia tadi adalah, maksud utamanya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa 'ainuhu wa khulasatuh. Nabi adalah 'ain al-insani. Nabi adalah khulasah insani. Nabi adalah wasitah aqdihi sallallahu Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti yang telah dinaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, walaulahu ma khalaqallahu syai'an min makhluqat. Kalaulah tidak kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sudah tentulah tidak akan diciptakan suatu pun daripada makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini dan di alam ini. Dan pada awalnya kejadian Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan qabdah nuraniyah, genggaman cahaya yang telah diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dijadikan sebagai badratil wujud, ataupun dijadikan sebagai benih kepada kewujudan, yang mana lahir daripadanya syajarah kabirah, pokok silsilah keturunan yang agung. Dan tujuan ditanam pokok tersebut adalah untuk mengeluarkan buahan. Maka Nabi SAW adalah benih pertama yang ditanam dengan badrah nuraniyah. Kemudian tumbuhnya pokok yang agung daripada Sayyidina Adam AS. Maka lahirnya anak-anak Sayyidina Adam AS dengan pelbagai cabang. Dan akhirnya keluarlah pada hujungnya buah yang paling ditunggu-tunggu, yaitu Sayyidina Nabi SAW. Maka inilah yang dapat kita faham daripada perkataan para ulama, Sayyiduna Muhammad SAW fatihan wa qatima. Nabi adalah pemula dan Nabi adalah penutup. Apa makna pemula dan penutup? Karena Nabi adalah benih yang mula ditaburkan untuk mengeluarkan alam ini, manakala khatiman adalah Nabi sebagai penutup kepada keagungan tersebut dengan lahirnya as-samarah, dengan terbitnya samarah, buahan yang memberikan manfaat kepada seluruh alam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka inilah yang disebutkan oleh sebahagian ulama, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Adam alaihi salam dengan hadis yang diriwayatkan, dikeluarkan oleh Al-Imam Hakim Naisaburi dalam Mustadrak, di dalam Tawarikh Al-Mutaqaddimin, daripada hadis Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, disebutkan, walaula Muhammadun ma khalaqtuk. Kalau tidak kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku jadikan kamu wahai Adam alaihi salam. Dan Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu telah menyebutkan, inna sahibakum qalilullah. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah, Sayyiduna Adam alaihi salam adalah Abul Bashar, manakala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abul Ruh, bapa kepada segala ruh. Malah ianya dari segi ruh adalah mendahului Sayyidina Adam alaihi salam, seperti yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nabiyan wa Adamu bainar ruhi wal jasad, kuntu nabiyan wa Adamu munjadilun fi tinati. Maka ini menunjukkan bahawa kejadian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ditakhirkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari segi dikeluarkan fi alamiz zuhur, pada alam yang ada ini adalah untuk memberikan kebaikan dan juga menunjukkan keagungan, ketinggian kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditakhirkan untuk memimpin seluruh umat ini, dan dikebelakangkan pada ketika kelahirannya adalah untuk sebagai memberikan syafaat kepada seluruh umat yang datang sebelumnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, baginda Nabi kita Muhammad ini perkara berkaitan dengan Rasulullah adalah suatu kewajipan yang patutnya kita semua ketahui,
dan sepatutnya bagi kita untuk kita dalami dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, seperti yang disebutkan oleh Sayyiduna Ali karamallahu wajhah, seperti juga yang disebutkan dalam sebahagian riwayat yang dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Allimu auladakum ala thalathi qisalin," ajarkan anak-anak kalian dengan 3 perkara atau 3 akhlak yang agung. Hubbi nabiyikum, cintakan nabi kalian, wa hubbi ahli baitihi, cintakan ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tilawatil Quran, dan mengajarkan mereka dengan menghafal Al-Quranul Karim, mengingatkan mereka dengan Al-Quranul Karim. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah, sepatutnya bagi kita memenuhkan masa anak-anak kita, masa kepada generasi yang akan tumbuh dan bangun pada masa akan datang, dengan mengikat hubungan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikat hubungan mereka dengan Nabi dengan mengenalkan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenalkan mereka dengan apa yang telah dijalankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenalkan kepada mereka dengan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenalkan kepada mereka dengan perkara yang disukai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyebutkan kepada mereka perkara yang tidak disukai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana memasukkan perasaan tersebut sejak daripada kecil melahirkan jiwa seseorang yang tidak ada tujuan yang lain dalam hidupnya melainkan untuk Allah dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini akan menjadikan mereka insan yang terpuji pada akhlaknya dan terurus pada perjalanan kehidupannya pada ketika mana mereka meningkat dewasa kelak. Karena itu dikenalkan mereka dengan keturunan Rasulullah, dikenalkan mereka dengan sirahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kewajipan bagi setiap di kalangan kita, ibu ayah, para guru, untuk mengenalkan anak-anak kepada perkara yang mendekatkan mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan menta'zimkan mereka dengan agama Allah, tidak lain dengan cara melalui pintu utamanya, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kelahiran Nabi kita Muhammad, hari lahirnya Nabi Muhammad pada tahun ini dijadikan sebagai hari untuk kita mengubah keadaan diri kita daripada yang baik kepada yang lebih baik, daripada yang tidak baik kepada yang baik. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita pembukaan tersebut berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana mencintai Rasulullah menerbitkan ta'zim kepada agama Allah. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerbitkan perasaan untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhati dan kita lihat dalam sirah orang yang mana mereka ini tidak berpegang dengan agama dengan baik, hakikatnya kerana tidak mengenal insan yang agung ini. Hakikatnya kerana mereka tidak diikat sejak daripada kecil dengan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikat seseorang hamba tersebut dengan mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini akan menyebabkan seseorang tadi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena mentaati baginda Rasul, mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan kecintaan Allah bizzat. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Dan kalau kamu mencintai Allah, kata Nabi sallallahu kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Kalau kamu cintakan Allah, fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittiba' dengan sini dengan makna ati'uni. Ya, mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La, minta maaf. Ittiba' dengan makna mengikuti Nabi dengan hub. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut ati'uni. Taati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketaatan kemungkinan berlaku disebabkan kerana ketakutan kepada sesuatu. Mentaati perintah seseorang mungkin kerana kita bimbangkan keduniaan kita akan dihilangkan kalau kita tidak mentaati fulan. Tapi kepada Nabi Muhammad disebut fattabi'uni. Kerana ittiba' tidak akan berlaku melainkan dengan hubbus syadid, kecintaan yang mendalam. Seseorang mengikuti pakaian gurunya kerana apa? Kerana gurunya suruh? Tidak. Kerana kecintaannya terhadap gurunya tersebut, maka dia akan berpakaian seperti gurunya. Seseorang mengikuti cara makannya seseorang yang lain. Seorang anak
Kadang-kadang terpengaruh dengan cara perbuatan ayahnya, dengan cara berjalannya, cara duduknya, cara bercakapnya. Ditiru ayah tersebut. Kenapa? Karena syiddatil hub. Karena mencintai ayahnya tersebut dengan kecintaan yang mendalam, maka dia mengikuti seluruh apa yang dilakukan oleh ayahnya. Bagaimana dengan Sayyidil Wujud, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka umat ini meniru seluruh perjalanan Nabi kita Muhammad dan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah uswatun hasanah, yaitu petunjuk ataupun suri tauladan yang terbaik. Maka disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti seluruh perjalanan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu seseorang yang mengenal benar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mencintai syariat Allah taala. Tapi kalau mengenalkan anak kita dengan sesuatu yang lain sebelum mengenalkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka anak tadi tidak akan selamat daripada pancaroba dan ujian pada zamannya, melainkan diikatkan mereka dengan Rasulullah. Jadi mengikat umat ini dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajipan para guru, kewajipan para murabbi, mendidik umat ini untuk mengikat keadaan mereka dengan Rasulullah. Waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hadiah kepada umat. Innama bu'istu rahmatan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ana rahmatun muhdah. Sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat. Aku adalah hadiah yang telah dihadiahkan oleh Allah kepada umat. Ini hadiah. Nabi tidak mengatakan innama ana rahmatun mu'tah. Aku adalah rahmat yang telah diberikan kepada kalian. Bukan diberikan. Karena diberikan mungkin kepada yang bukan dicintai. Kita memberikan sesuatu kepada seseorang yang kita tidak kenali karena kita kesian dengan dia. Tapi hadiah tidak akan diberikan melainkan kepada seseorang yang kita cintai, yang kita hargai, maka kita namakan dia sebagai hadiah. Maka Allah menghadiahkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan lahirnya baginda Rasul kepada umat ini, dan kita berada di kalangan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah anugerah demi anugerah yang telah Allah Taala berikan. Perlu berbangga bahawa kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memuji umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan bahawa mereka adalah syuhada, iaitu sebagai orang-orang yang akan menyaksikan kepada umat. Macam mana ayat dia? Permulaan. Syuhada 'alan nas. Macam mana? Ayat mula dia macam mana? Zahid. Apa ni hafal Quran? Mai depan ayat lupa habis semua. Pada ayat tu awal-awal surah juzuk kedua surah Baqarah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nak kena habaq dulu. Hafal Quran saja makna tak tahu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ummatan wasata. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat wasat. Wasatan maksudnya apa dia? Duna ifrat wa tafrid. Tidak berlebihan dan tidak terlalu longgar. Tidak berlebihan sehingga kita ini menjadi orang yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu makhluk. Tidak berlebihan sehingga menyamakan ataupun menidakkan ataupun berlebihan dalam mengkafirkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummatan wasata. Kita ni umat yang wasat. Umat yang wasat dengan makna khair atau khiyar, yang terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita katakan bahawa kalau khitab itu ditujukan kepada sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, maka layak bagi mereka dengan perkataan tersebut. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Yakni Nabi Muhammad, para sahabatnya adalah umat wasat yang dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai qurun yang terbaik. Khairul quruni qarni thumma alladhi yalunahum thumma alladhi yalunahum
mereka adalah zaman yang terbaik yang dijadikan oleh Allah dalam sejarah peradaban manusia, dan alam ini umumnya tidak ada zaman yang menandingi zaman keadaan Nabi ketika itu, dan bersama dengan para sahabat Nabi yang dengan bening dan baiknya hati mereka tersebut, bersihnya hati mereka tadi, maka tersebar agama Allah Ta'ala ke seluruh alam sehingga ke saat ini hanya kerana kebersihan jiwa mereka yang telah dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalau kita maksudkan dengan ummatan wasata tadi adalah umat seluruhnya, maka kita menumpang dengan kebaikannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keagungan, kemuliaan dan kedudukan umat ini tidak kita perolehi kalau bukan kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau baginda Rasul adalah sesuatu yang wajib kita gembirakan. Sesuatu yang tidak sepatutnya bagi umat ini mempertikaikan tentang hari kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa perlu menyambut kelahiran Nabi Muhammad? Ini seolah orang yang bercakap seperti tidak ada fitrah dan jiwa yang salim. Tak ada jiwa yang benar-benar sejahtera. Seolah ini orang yang keras hatinya. Seolah-olah dia ni tidak ada keluarga. Seolah-olah tidak ada benda yang dia gembirakan. Kamu gembira dengan ayah dan ibumu. Ayah ibumu tidak akan ada kalau tidak ada kelahirannya. Kamu gembira dengan anakmu. Anakmu tidak akan ada di alam zahir ini kalau dia tidak dilahirkan. Bermaksud secara tidak langsung kamu gembira dengan lahirnya dia. Sya'a au abah. Nak ataupun tidak. Atau kamu kata saya gembira dengan adanya, tapi saya tak gembira dengan lahirnya. Ini gila orang panggil. Ini orang panggil ni mering. Otak putih, waya. Tiba-tiba saya gembira dengan adanya Rasulullah. Tapi dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, ini saya tak gembira. Sama aja dengan manusia lain. Ajib. Ini orang yang dalam otaknya ada ulat. Dan ulat ni perlu dikeluarkan. Dimasukkan dengan nur, cahaya. Dimasukkan dengan kecintaan, kebahagiaan. Ini adalah fitrah manusia. Gembira dengan sesuatu. Apatah lagi dengan Nabi kita Muhammad SAW. Moga-moga dengan kegembiraan tersebut, kita akan mendapatkan kejayaan, kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena pintu utama kita untuk sampai kepada Allah dan Rasul adalah melalui jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tutup majlis kita pada hari ini dengan kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan pujian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan barakah selawat kita kepada Nabi Muhammad. Dan hakikat selawat ini adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan kita yang berselawat sebenarnya. Karena awal lagi kita menyebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma, ya Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Maknanya kita menyandarkan selawat kita kepada Allah. Bukan kepada diri kita. Kita tidak menyebutkan usalli ala Nabi Muhammad SAW. Kita tak menyebut sallaitu ala Sayyidina Rasul SAW. Tapi kita menyebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagian ulama sallallahu alaika ya Rasulullah. Kesemuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena kita beriman dengan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mencintai baginda Rasul akan banyak menyebut tentang baginda Rasul. Seseorang ini dengan apa himmahnya. Seorang kalau himmahnya tadi adalah untuk sampai kepada Allah dan Rasul, maka dia akan banyak menghabiskan masanya, malah menggunakan, bukan menghabiskan, malah menggunakan masanya dan menjalankan kehidupannya untuk mengenal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad tidak cukup dengan bacaan sirah yang kita telah baca, walau ratusan kitab dikarang. Al-Imam Salih Syami radhiyallahu taala anhu mengarang kitab Subulul Huda war Rasyad, 13 jilid yang besar berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini antara mausu'ah agung dan juga sirah yang terbesar dikarang berkenaan dengan Rasulullah, pun tetap tidak akan mampu menerangkan dan menyebutkan tentang baginda Nabi Muhammad secara terperinci. Keluarlah apa kitab sekalipun di alam zahir ini, tidak ada satu pun yang dapat menandingi kalamullah Subhanahu Wa Ta'ala dalam menisbatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan wa innaka la'ala khuluqin azim, ini ditafsirkan oleh Sayyidi Abdul Aziz Al-Haddad
hafizahullahu ta'ala, mufti Dubai. Beliau mentafsirkan ayat innaka la ala khuluqin azim. Dikeluarkan 3 jilid kitab yang ada dalam maktabah saya. 3 jilid kitab yang dikeluarkan tesis PhD ataupun master beliau berkenaan dengan ayat wa innaka la ala khuluqin azim. Dikeluarkan hadis-hadis Nabi. Dikeluarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang berkait dengan wa innaka la ala khuluqin azim. Dikeluarkan 3 jilid kitab, yang 1 jilid kitab setebal 300 muka surat lebih kurang. Bayangkan, itu baru mentafsirkan 1 ayat sahaja daripada ayat Allah Subhanahu wa taala wa innaka la ala khuluqin azim. Bagaimana dengan kalam Maulana Syekh Yusri hafizahullahu taala yang menyebutkan bahawa setiap perkataan, setiap muka di dalam Al-Quranul Karim pasti akan diceritakan tentang keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibaca dengan mata hati kita Al-Quranul Karim, maka kita akan melihat bahawa setiap daripada apa yang disebutkan dalam Al-Quran ini pasti ada isyaratnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Sayyidatuna Aisyah memaklumkan isyarat tersebut dengan mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlaknya baginda adalah Al-Quranul Karim. Seakan Nabi adalah Al-Quran yang bergerak. Kalau kamu ingin melihat Al-Quran yang ditulis ataupun yang diturunkan dalam bentuk tulisan, maka Al-Quranul Karim yang kamu lihat di depan mata. Kalau kamu ingin melihat Al-Quran yang berjalan dan bergerak, maka kamu lihatlah Sayyidina Muhammad, Sayyidil Wujud, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang yang ingin menjadi seperti itu, tak akan jadi seperti itu. Maksudnya, seorang yang ingin meniru jalan tersebut, maka perlu untuk dia mengetahui tentang Rasulullah, membaca tentang Nabi Muhammad, melazimi hari-harinya dengan membaca sirah Nabi Muhammad, khususnya pada bulan Rabiul Anwar ini. Dibaca tentang Rasulullah, dipelajari tentang Rasulullah. Tidak akan berasa bosan dengan apa yang diceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan diberikan panduan dan manfaat dengan perkara tersebut. Dan kebanyakan para awliya Allah Ta'ala bertemu, melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya di dalam mimpi, tapi termasuk yaqadatan, secara jaga, adalah kerana melazimi membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melazimi berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ribuan kali, seperti Al-Imam Nuruddin Ash-Shuni radhiyallahu anhu melazimi selawat kepada baginda Nabi sehari sebanyak 10,000 kali. Dalam riwayat 20,000 kali selawat kepada Nabi Muhammad. Al-Imam Muhammad Az-Zawawi rahimahullah menghabiskan selawat kepada Nabi sehari semalam 40,000 kali, dan setiap hari melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari melihat baginda Rasul. Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu taala anhu berselawat kepada Nabi sehari semalam 10,000 kali, termasuk dengan wirid-wiridnya yang lain. Moga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk di kalangan orang-orang yang diberkati masanya untuk kita menyebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dan juga memberikan kebaikan kepada masa seseorang tersebut. Seorang tadi akan banyak menghabiskan masanya dengan perkara yang berfaedah. Apatah kalau orang tersebut banyak menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka masanya akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan melantunkan selawat bersama-sama, selawat tafrijiyah yang telah saya ambil daripada para guru, dan termasuk lagunya yang telah saya ambil daripada para guru yang mulia daripada Situ Bondo, Kiai Khalil As-Sa'ad Syamsul Arifin, dan juga bersambung sanad tafrijiyah tersebut dengan Maulana Syekh Ali Jum'ah hafizahullah, Maulana Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah taala, Maulana Kiai Khafi hafizahullah taala, dan seluruh para awliya Allah Subhanahu wa taala, menyambung sehinggalah kepada Al-Imam At-Tazi radhiyallahu taala anhu. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati pertemuan kita pada pagi ini, dan Allah Ta'ala memuliakan para guru di Seriti, dan juga memberikan kebaikan kepada mereka semua berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina
محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكرام وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Alhamdulillah, semoga Allah Ta'ala memberkati kita semua berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita dapat bertemu lagi selepas ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.